Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan membuat pembentangan mengenai ulasan teks kanun Melayu karya Nur Azimah Zakaria. Sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai buku ini, saya akan memberi ruang kepada Nur Syahda Omar bagi memperkenalkan serba sedikit tentang pengenalan dan latar belakang mengenai teks kanun Melayu tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syahda binti Omar, nombor matrik D2018-108-2348. Okey. Saya akan membentangkan pada bahagian saya iaitu bahagian pengenalan dan latar belakang. Okey, pada bahagian pengenalan, kami menceritakan tentang buku teks kanun Melayu yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Okey. Dalam buku ini, kanun merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan-penulisan genre anal atau silsilah. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Dalam buku ini, banyak menceritakan konsep dagang di mana peranan pengarang sebagai dagang yang mengulang kembali teks kanun iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu dilihat mempunyai fungsi yang tertentu. Hikayat Melayu menceritakan kisah zaman sebelum Kerajaan Siap. Selain itu, kanun adalah teks yang kedudukannya berada di tengah atau di pusat sistem sejarah sastra Melayu. Kemantapannya sebagai karya sastra diiktiraf oleh zamannya. Pembicaraan teks kanun ini akan dihubungkan dengan peranan pengarang sastra Melayu tradisi. Baiklah, seterusnya pada bahagian latar belakang. Kami menceritakan latar belakang buku teks kanun Melayu, iaitu buku ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini merupakan hasil penyelidikan beliau dalam bidang kepengarangan kesusasteraan Melayu tradisional dan juga kajian tesis ijazah Dr. Falsafah Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2017. Okey, buku teks kanun Melayu. Buku teks kanun Melayu ini juga merupakan hasil penyelidikan penulis dalam bidang kepengarangan kesusasteraan Melayu tradisional. Kanun merujuk kepada teks sejarah yang dianggap sebagai model kepada penulisan general anal atau silsilah. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Pengarang tradisi adalah seorang penyalin penterjemah kerana dia boleh menyadur, merombak dan menyesuaikan sesebuah karya yang asli supaya menjadi karya yang lebih menarik berdasarkan citarasanya dan mengikut kepada budaya yang melahirkannya. Itu sahaja pada bahagian saya, iaitu bahagian pengenalan dan latar belakang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Amran. Saya akan membentangkan tajuk saya iaitu bab 1, Kepengarangan Sastra Melayu Tradisi. Pada bab ini, penulis menerangkan pengarang Melayu tradisi memainkan peranan yang besar dalam menyurat kisah ketuanannya. Penulisan mereka dikawal dan didokong oleh sistem feudal yang menuntut mereka mengambil visi dan misi rajanya. Menurut Nur Azimah Zakaria 2007 menjelaskan bahawa
Sejarah Melayu dianggap sebagai sebuah penulisan sastra sejarah yang berwibawa dan menjadi rujukan kepada pengarang yang terkemudian dalam memartabatkan raja-raja mereka. Maka, peranan pengarang sebagai dagan dilihat dapat memenuhi fungsi sejarah Melayu sebagai kanun Melayu yang membawa suara kebenaran kepada teks-teks yang baharu. Seterusnya, di dalam bab ini mempunyai konsep kepengarangan sastra Melayu tradisi. Antara konsep kepengarangan sastra Melayu tradisi yang pertama ialah dagan, bermaksud yang berasal dari tempat lain atau dari luar negeri. Kedua, konsep kanun, iaitu bermaksud teks yang kedudukannya berada di tengah atau pusat sistem sastra Melayu. Manakala bagi konsep parodi, bermaksud perbuatan meniru secara menegak atau mengejek perbuatan seseorang. Seterusnya yang keempat ialah konsep pastiche, yang membawa maksud perbuatan mengulang kembali tema, motif, babak, episod, plot dan imej. Yang kelima, bagi konsep sintesis membawa maksud timbal balik pengaruh Hindu-Islam. Dan terakhir, konsep kepengarangan Melayu tradisional iaitu seorang penyalin dan penterjemah. Akhir sekali, konsep idea of the book dan peranan pencerita ialah hukum pengawalan dan penciptaan, permanaan dan penerimaan. Selain itu juga, bab ini juga mempunyai sistem sastra tradisi yang mana menerangkan pengkategorian bagi karya sastra Melayu tradisi. Seterusnya, saya akan membentangkan bab 3 iaitu Sejarah Melayu sebagai kanun dan genre sintesis. Sejarah Melayu merupakan sebagai kanun dan genre sintesis yang menerangkan tentang sejarah yang dirujuk teks-teks lain dan sekaligus mengangkat sejarah Melayu sebagai teks kanun. Sebagai sebuah karya kanun, sastra sejarah Melayu dilihat sebagai karya cermin kepada cermin, iaitu menjadi cermin kepada teks sastra sejarah yang lain, iaitu hikayat Melayu. Menurut Nur Azimah Zakaria juga, sejarah Melayu mempunyai dua faktor, iaitu faktor tarikan dan juga faktor tolakan. Bagi faktor tarikan yang ada pada sejarah Melayu itu sendiri telah mempengaruhi teks-teks lain seperti hikayat Melayu yang merujuk isi dan falsafah sejarah Melayu. Manakala, bagi faktor tolakan adalah kerana pengaruh konteks sosiologi pengarang itu sendiri yang mendorong pengarang itu untuk memilih teks sejarah Melayu sebagai rujukan paling hampir dengannya. Seterusnya, sejarah Melayu menjadi teks cermin kepada kebanyakan teks sastra sejarah yang lain. Sejarah Melayu juga sebagai karya agung dan karya cermin, maka ia tergolong dalam The Book of Order atau The Book of the Tradition dalam konteks perbincangan ini. Selain itu, bab ini juga menceritakan hikayat Melayu berfaedah sebagai teks cermin dan wacana dagan. Hikayat Melayu berada di dalam ruang lingkup sfera faedah, iaitu sfera yang berada di tengah-tengah kedudukan antara sfera indah dan sfera rohani. Hikayat Melayu ini juga tergolong dalam teks yang boleh merangsang daya akal dan daya intelek. Antara aspek sejarah Melayu yang dirujuk oleh teks hikayat Melayu sebagai rujukan dan peranan seorang pengarang sebagai dagan ialah: yang pertama, legitimasi keturunan dan mitos keturunan. Kedua, perjanjian rakyat dan raja. Ketiga, konsep taat setia dan unsur supernatural. Dan ketepatan dalam pemilihan tema sebagai teks cermin dan wacana dagan. Persoalan penciptaan yang tidak berlebih-lebihan. Dan akhir sekali, watak-watak yang dipilih yang bersesuaian. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Farah Hanani untuk membentangkan bab yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Hanani binti Syukri. Saya akan menerangkan bab 3 dan juga bab 4. Okey, bab 3 ialah gaya penulisan hikayat Melayu. Hikayat Melayu ni merupakan teks cermin dan sesebuah karya berkaitan model penulisan hikayat Melayu. Hikayat Melayu ni melingkupi tradisi adab yang memaparkan tingkah laku manusia dan akhlak yang baik. Kedua-dua ini disampaikan melalui cerita nasihat dan teladan. Namun bukan sekadar masyarakat sahaja, malah raja dan pembesar juga diberi nasihat dengan menggunakan karya adab ini. Menurut Muhammad Haji Saleh dalam penulisan Nur Azimah Zakaria 2017 menjelaskan bahawa dalam hal ini kita boleh melihat adab seseorang pengarang Melayu tradisi kepada beberapa perkara dengan melihat kepada teks hikayat Melayu, iaitu yang pertama merujuk kepada nenek moyang, kedua mengulang kembali tradisi, merendah diri iaitu fakir, dan terakhir mengikut tata cara Islam.
Haji Muhammad Saleh juga menyatakan bahawa pengarang Melayu ni mukadimah yang selalu digunakan ialah Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in billahi. Tujuannya adalah untuk memohon taufik dan hidayah kepada Tuhan Yang Esa dan memohon membantu pengarang mengarang hikayat yang ditulis. Namun berbeza dengan teks hikayat Melayu yang tidak menggunakan mukadimah seperti di atas. Hikayat Melayu ni lebih kosmopolitan. Ianya tidak banyak menyimpan kepada teks sejarah, namun pengarang hikayat Melayu ni boleh sahaja mengubah bentuk penulisannya berdasarkan kehendaknya ataupun pengarang boleh mengikut keadaan semasa di persekitarannya. Selain itu, kata sahibul hikayat dan adat dahulu kala. Okey. Pengarang hikayat Melayu ni masih lagi mengekalkan formula kata sahibul hikayat seperti sebermula, hatta dan sebagainya. Contohnya dalam hikayat Melayu perkataan sebermula ni maksudnya telah membuka episod baharu mengenai Kerajaan Siak. Kerajaan Siak ni kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Manakala berkenaan adat dahulu kala adalah kesinambungan daripada idea-idea daripada kitab dan ayat Al-Quran. Antaranya ialah selawat dan salam menjadi amalan sewaktu berperang. Wasiat merupakan salah satu tradisi Islam. Bersumpah dalam agama Islam adalah kesaksian terhadap sesuatu kebenaran. Amalan seperti bersedekah kepada fakir miskin, bertahlil, mengaji di pusara atau makam juga terdapat dalam hikayat Melayu. Nur Razimah Zakaria juga memaparkan perihal rahsia dan janji. Dalam agama Islam dan budaya Melayu sendiri, rahsia dan janji ni adalah suatu perkara yang penting. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bab 4 pula, iaitu ruang lingkup penulisan. Okey, sastra hikayat adalah sastra tulisan yang berkembang pesat dalam tradisi golongan atasan. Namun ia juga mempunyai hubungan yang rapat dengan tradisi lisan. Kepentingan penulisan bagi penulisan sastra sejarah ataupun karya historiografi. Karya-karya ini dirakam tulis bagi meriwayatkan susur galur keturunan raja tersebut. Hikayat Melayu ini ditulis oleh Tengku Said. Hikayat Melayu ini dikarang pada tahun 1855, kira-kira 6 tahun setelah Raja Akil mangkat, iaitu 1849, iaitu abad ke-19. Dalam hal ini, beberapa persoalan dilihat mengikut pandangan hikayat Melayu itu sendiri, iaitu yang pertama persoalan maruah dan menuntut semula hak, persoalan daulat dan kebenaran mitos setempat, persoalan kedudukan kuasa mempengaruhi cerita dan siapa penaung hikayat Melayu, dan terakhir persoalan bagaimana hikayat Melayu diterima. Seterusnya ialah hikayat Melayu dan hubungannya dengan teks kanun, iaitu tentang mengapa sesebuah tema dipilih. Tentang tema hikayat Melayu di mana ia mengisahkan hubungan politik raja kecil dan keluarganya serta keturunannya dengan keluarga Bugis di Johor. Jadi kesimpulannya, karangan teks hikayat Melayu ni syarat dengan ideologi politik zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah pada zaman pemerintahan Raja Akif. Antara beberapa perkara yang menjadi sebab teks hikayat Melayu ini ditulis ialah tentang hubungannya rapat dengan Tengku Said, iaitu keturunan di Raja Siak. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada Wan Nur Aina Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nur Aina binti Wan Ibrahim. Pada bahagian saya akan membentangkan pada bab 5 dan bab 6. Terlebih dahulu saya akan menerangkan bab 5. Pada bahagian ini, penulis iaitu Nur Razimah Zakaria telah menghuraikan aspek kepengarangan hikayat Melayu. Antara aspek yang dibincangkan pada bahagian ini adalah nilai yang diterapkan dalam kepengarangan teks baharu. Hal ini seperti kata Nur Razimah Zakaria di dalam bukunya, kita perlu melihat adakah pengarang cuba mengesahkan nilai yang telah ada dalam tradisinya atau membuang nilai atau menambahkan nilai yang ada ketika menulis teks yang baharu. Melalui penulisan Nur Razimah Zakaria pada bahagian ini, beliau memperlihatkan karya kanun iaitu Sejarah Melayu digunakan sebagai rujukan utama dalam penghasilan hikayat Melayu dan Tufat Al-Nafis. Walaupun kedua-dua karya tersebut melakukan pengubahan terhadap nilai yang terkandung dalam Sejarah Melayu mengikut tujuan penulisan masing-masing, penulis masih memainkan peranan mereka sebagai dagang. Hal ini ditulis oleh Nur Razimah Zakaria dalam bukunya, iaitu peranan mereka sebagai dagang adalah untuk mengulang dan mengingat teks nenek moyang mereka.
Oleh itu, pada bab ini menjelaskan bahawa hikayat Melayu sangat mengangkat konsep daulat yang ada pada raja. Konsep daulat yang ada pada raja kecil adalah kesinambungan daripada konsep wak adat yang berlaku antara Seri Tribuana dan Demang Lebar Daun dalam sejarah Melayu. Justru, hikayat Melayu adalah sebuah teks yang masih berada dalam sistem konvensi masyarakat walaupun telah melakukan pengubahsuaian daripada teks kanun iaitu sejarah Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang bab 6. Pada bahagian ini, Nur Azimah Zakaria menjelaskan bahawa Tengku Said masih mengekalkan nilai yang terkandung dalam teks kanun sejarah Melayu. Menurut penulis, Tengku Said menggunakan teknik pengulangan semula dalam bentuk pastiche. Pastiche dan mengangkat nilai adab sopan orang Melayu sebagai berbudi bahasa dan tertib. Manakala, raja pula digambarkan seorang yang sempurna, iaitu tiada tolok banding dari segi rupa paras serta kepintarannya dalam memerintah negeri. Pada masa yang sama, kewujudan teks Hikayat Melayu karya Tengku Said ini telah menjadi pancaran cermin dari teks sejarah kanun tetapi dalam keadaan yang sedikit berbeza. Namun, bagi teks Tulfat Al-Nafis, karya kanun telah diringkaskan dan diparodikan iaitu segala mitos selain mitos pengislaman telah dibuang oleh Raja Ali Haji. Justru, di sini dapat dilihat bahawa setiap pengarang mempunyai ideologi tersendiri dan menghasilkan karya mereka tetapi masih tidak lari daripada teks kanun iaitu sejarah Melayu. Bagi pembentangan seterusnya, saya menyerahkan kepada Nur Kristina. Kesimpulannya, sejarah Melayu yang dikenali sebagai kanun dianggap sebagai model kepada penghasilan karya-karya salasilah Melayu yang lain. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran penghasilan sesebuah karya seperti teks Hikayat Melayu dan Tuhfah Al-Nafis. Pengarang masih memainkan peranan mereka sebagai dagang yang mengulang kembali cerita dalam teks kanun agar nilai yang terdapat dalam sejarah Melayu tidak hilang walaupun terdapat pengubahsuaian terhadap teks kanun. Oleh itu, hasil karya yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dokumen budaya yang dapat dipamerkan kepada generasi yang akan datang supaya mereka lebih mengenali apa itu teks kanun Melayu dan agar karya seperti ini tidak lupus di telan zaman. Sekian, terima kasih.